Baik, terima kasih Hani dan Walimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dari daerah Tutong ya untuk berkongsi antara bahan visual dan juga maklumat semasa dan diharapkan juga audio penonton semuanya dalam keadaan sihat walafiat hari ini. Baik, kita akan maklumkan dulu audio info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan di daerah Tutong. Hari ini akan diteruskan lagi kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas bagi voltan rendah di kawasan Simpang 174, Simpang 194, Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya, Mukim Kiudang ya. Kerja-kerja ini akan dimulakan pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang disambung pada pukul 1.30 petang hingga pukul 4.30 petang. Baik, itu info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik dan seterusnya kita akan saksikan satu bahan visual yang kami sediakan hari ini. Pancingan pantai atau juga dikenali sebagai surf fishing atau surf casting merupakan salah satu daripada cabang memancing yang semakin popular dan digemari oleh para pemancing di negara ini. Ia adalah aktiviti pancing yang lazim dilakukan di pesisiran pantai yang biasanya dilakukan secara berkumpulan oleh para peminat kaki-kaki pancing dengan memacakkan sejumlah joran-joran di pesisiran pantai sehingga terlihat seakan turus kacang, satu terma atau fenomena yang digelar oleh pemancing tempatan. Dalam kesempatan ini, saya pertama kalinya mencuba serta mempelajari aktiviti pancingan pantai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ketika ini saya berada di Pantai Penabai bersama rakan-rakan saya lah untuk sama-sama lah saya terlibat dalam aktiviti mereka iaitu surf fishing ataupun pancing di pesisiran pantai. Jadi sebelum melakukan surf fishing ni, of course lah ataupun tak tentu kita ni kena pasang umpannya dulu. Jadi di sebelah kanan saya ni Awang Hamli. Ya, Awang saya Hamli. Mungkin dapatlah kongsian pada kita ni. Macam mana ni cara pemasangan umpannya ni? Silakan. Macam mana? Okey, masa ni yang dipasang ni umpan udang queen. Ini namanya udang queen ni pasal Basara. Okey. Okey, caranya masa ni cara memasang umpan ni jenis bersulak. Jenis bersulak. Jenis bersulak. Okey. Ini silakan arah kawan saya untuk membuat contoh. Tunjuk cara lah. Tunjuk cara. Pemasangan umpan pancing bersulak adalah antara teknik yang kerap digunakan selain daripada teknik berkait. Ia terserah kepada pemancing sama ada menyula melalui mulut dan tembus ke ekor umpan yang digunakan atau tembus ke belakang kulit sebelum ke kepala umpan berkenaan. Seperti yang dikongsikan, umpan yang disula dan digunakan adalah lebih baik yang masih hidup. Kerana lazimnya ikan-ikan pantai akan tertarik kepada umpan-umpan yang bergerak. Namun penggunaan umpan sama ada umpan hidup atau sebaliknya serta penggunaan teknik pemasangan umpan adalah sepenuhnya terpulang kepada si pemancing itu sendiri. Tarik saya tak udang saya terus. Tarik terus. Sampai ke ujung ni. Sampai ke ujung. Jaga tangan tekel. Jadi sekarang tekel tu. Masuk saya tak. Ditarik saya tak. Tarik. So ia akan tersangkut lah macam tu. Dia akan terlepas ni ya. Tidak. Okey. Okey, sudah tu. Ya, siapa? Turunkan dulu. Okey. Dah. Okey. Ini lain caranya lagi ikatannya. Oh, ya. Jadinya ada banyak cara lah ni. Banyak cara. Okey. Ni apa ni? Kiranya cara apa ni? Ini main memasukkan macam berlooping. Oh, boleh. Okey, masuk macam mana? Tarik tu. Tarik. Dikancangkan lah. Kencang dah. Okey, macam ni sudah. Satu udang ni sekarang. Masukkan di sini lagi boleh. Jimny clip ni. Okey. Cuma inilah kejadiannya umpannya tak. Baik. Itu baru satu teknik yang ditunjukkan. Terdapat banyak cara pemasangan umpan dengan pelbagai cara ikatannya. Di samping penggunaan mata kail juga berperanan penting. Kerana ada pemancing yang biasa menggunakan mata kail 1 dan ada juga menggunakan mata kail 2. Namun kedua-dua mata kail tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihannya yang tersendiri.
Tetapi apa yang penting adalah umpan yang dipasang hendaklah teguh dan tidak mudah terlepas. Dalam melakukan aktiviti pancingan pantai, perlu juga mempunyai peralatan-peralatan memancing yang sesuai dan lengkap bagi meningkatkan peluang untuk menewaskan ikan-ikan bersaiz mega atau idaman. Antaranya ialah penggunaan joran. Joran yang digunakan hendaklah sekurang-kurangnya 9 kaki panjang dan ke atas dengan batu ladungnya, reel atau spool pancing, tali utama atau mainline, perambut dan sebagainya. Cara melontar atau balingan juga memerlukan teknik yang betul bagi membolehkan membuat lontaran jauh ke kawasan yang lebih dalam sambil memastikan tali dalam kedudukan tegang. Tunggu jika ada getuan dengan memerhatikan hujung joran. Baik Tuan, tadi mencubalah jual surf fishing atau Apa rasanya? apa rasanya? Rasa susah. Memanglah mula-mula tu memanglah susahan bagi tanik yang baru-baru mau mencuba surf fishing. Tapi bagi yang sudah yang lama sudah dalam bidang ini memang senang rasanya. Jadi kalau boleh Tuan komen lah teknikku tadi tu macam mana? Boleh improve ke tak? Boleh diperbaiki lagi. Boleh diperbaiki lagi. Cuma orang mau belajar lagi lah. Belajar lagi lah. Belajar lagi lah. InsyaAllah kalau kena bawa, Yes, confirm okay. join. Confirm. Asal tahan. Asal tahan. Asal tahan. Baik, jadi sebiasanya lah kalau kita sama rakan-rakan surf fishing ni, berapa lama tu ni menunggu ikan lah? Dan orang dah semestinya tadi kadang orang baru acut terus dapat atau rezeki lah namanya tu. Kadang ada yang menunggu 15 minit, 20 minit, setengah jam, ada yang sejam. Lihat kadang jenis apa umpan tadi pakai. Oh, okey. Jadi kebiasaannya ikan apa saja yang dapat? Kalau dilihat sini besar ni ikan Ini ni. sadanglah besarnya, ada 3 kilo lebih, adalah kan 4 kilo. Ini namanya manyong. Manyong. Adik-beradik ni. Kan dikatakan utik, dia jauh utik. Kan katakan bedukang, dia jauh bedukang. Belandir. Belandir ah. Belandir. Yang paling besar kalau bagi diriku lah. Di Tanjung Batu Pelang tu di Muara. Anunan sebarat 34 kilo. 34 kilo memakan masa dalam setengah jam. Ataupun dengan sepenuh tenaga melawan. Jadi kalau bagi pendapat Tuan lah, surf fishing ni kalau dilihat memang salah satu sukan. Jadi kalau sukan ni mesti ada cabarannya. Memang. Jadi kalau surf fishing ni apa cabarannya? Macam-macam cabarannya ni. Contohnya? Satu, panas memang sudah. Kedua, kalau anda dampit umpan membalik, memang stres juga kadang lehnya. Kalau macam ni hari berangin, angin surut. Kalau hari hujan lagi, hari berkilat apa lagi? Atu memang tu jangan bergadai nyawa. Jadi macam mana kan tahu bila ikan itu banyak? Ada orang juga pernah kongsi kepada saya macam kalau aing pasang dia semestinya kadang dia semestinya tadi melihat daripada pergerakan aing pasang kah, aing surut kah. Ya ikan ini kadang orang lah. Dia mengikut arus. Mengikut arus. Mengikut arus. Keadaan air itu semada bersesuai dengan kepanasan badannya. Baik. Kadang dia tadi sangka kadang time macam orang umbak basah atau apa tu. Bila tadi memancing orang baikan. Kadang bila time tadoh, tadi mengair dah pulang baikan tu. Pulang baikan tu. Ikut rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Jadi kebaikan surf fishing. Kebaikannya banyak pulang tu. Badan tadi cergas, menghirup udara segar. Lagipun orang bila tadi melihat pemandangan di pantai, di laut atau macam orang tenang bah. Lurus tu. Dengan anginnya. Kadang orang bila terkena angin sepoi-sepoi bahasa kalat di mata tu. Tidur tu lehnya tu. Tapi yang penting ya memberi ketenangan bah. Dengan juga menguji kesabaran tadi. Yang penting menguji kesabaran dan mengeratkan silaturahim. Ya, sama kawan-kawan. Iyalah. Orang mengalami bukannya untuk seorang, untuk beramai. Untuk beramai. Ya, betul. Terima kasih Tuan atas perkongsiannya. Pelbagai faktor juga perlu diambil kira sebelum melakukan sebarang aktiviti pancingan pantai, seperti faktor cuaca, angin, keadaan air pasang, surut, berombak dan lain-lain lagi. Kerana perkara ini bukan sahaja memberi impak kepada penyelarasan teknik, penggunaan peralatan memancing dan sambaran ikan, malahan juga penting untuk keselamatan para pemancing yang melakukan aktiviti pancingan pantai.
Ya udah, kita pun sudah melihat ya surf fishing ataupun memancing di pesisiran pantai merupakan satu sukan ataupun aktiviti yang menyihatkan tubuh badan yang boleh juga dilakukan oleh siapa saja sebenarnya ni. Yang penting ada minat, ada teknik. Kalau yang baru permulaan macam saya, perlu belajar lagi lah. Yang penting apa-apa pun mudah-mudahan rakaman ini dapat memberi satu informasi kepada anda dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, jumpa lagi.